Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, selamat malam semua. Salam Puan Emma. Siapa lagi bersama saya malam ni sebelum saya start? Nanti dah start nanti kena ulang balik pula kan? Tunggu masuk sekejap. Takut nanti dah start nanti kena ulang balik. Salam Puan Ida, Puan Farzana. Salam Puan Adibah. Okay, so topik kita malam ni adalah saya nak discuss tentang satu kemahiran yang sangat-sangat penting. Okey, dia bukan sangat sekali, dia sangat berkali-kali. Memang sangat penting sebab ianya berkaitan dengan tumpuan ataupun fokus. Fokus. Yang ini antara sebenarnya masalah yang saya nampak pada anak-anak yang zaman-zaman sekarang lah sebenarnya. Anak-anak di zaman-zaman ini, di zaman-zaman kita panggil zaman-zaman dengan adanya gadget, dengan zaman-zaman lifestyle yang berbeza daripada dulu kan. So kemahiran yang saya nampak bukanlah paling, maksudnya yang ramai anak-anak yang speech delay ataupun lambat bercakap ni ada masalah adalah masalah pada tumpuan. So malam ni saya nak discuss tentang apakah dua jenis tumpuan yang utama yang diperlukan untuk membolehkan anak bercakap. So anda kena check anak ada tak dua jenis tumpuan ni ataupun ada masalah. Sebab kalau kata anak ada masalah kepada dua jenis tumpuan ni, selalunya akan membuatkan anak dia susah nak belajar bercakap. Dia susah nak belajar bercakap, susah nak bercakap lah. Okay, susah nak tiru, susah nak sebut, susah nak ingat, susah nak ada vocab yang banyak, susah nak follow arahan, susah nak tiru kalau kita sebut. Sometimes dia ada masalah ni. Bukan saya kata semua. Okay, saya tak cakap semua anak-anak yang tak lambat bercakap ni ada masalah tumpuan, tapi kebanyakannya ada. Kebanyakan ada, dan ini adalah skill yang kita memang kena ajar. Dia merupakan kemahiran asas untuk anak bercakap. Memang kalau kata anak ada masalah tumpuan ni kena ajar. Kita kena do something untuk anak dapat balik skill ni. Sebab kalau dia tak dapat, definitely sangat susah. Dia akan susah nak belajar. Bukan bercakap je tau. Nanti nak belajar apa-apa je lah, apa-apa kemahiran yang dia nak belajar akan jadi susah. Especially kalau nak bercakap pun susah, definitely nak pergi kepada akademik sebenarnya lagi susah. So dua kemahiran malam saya nak tengok kita nak check sama-sama. Saya nak anda check pada anak masing-masing. Okey, adakah kemahiran ni bagus? Tapi kalau kata ada masalah ni, so maksudnya kena betulkan. Cuma cara nak betulkan tu saya tak adalah discuss detail malam ni sebab dia panjang lah, banyak sebab-sebab yang membuatkan anak ada kesukaran tumpuan ni, tapi saya akan bagi sikit. Okey. So perkataan lain yang selalu parents pakai lah perkataan lain selalu parents pakai adalah fokus. Selain lah kalau saya panggil tumpuan, sebab fokus ni dia kadang-kadang ni orang salah faham dengan perkataan fokus. So saya nak betulkan salah faham tu malam ni. Fokus tu bukanlah bermakna malam ni anda kena pastikan fokus tu bukan hanya kalau anak tu boleh duduk diam. Istilah fokus tu untuk bercakap, tumpuan untuk bercakap ni bukan sekadar anak boleh duduk diam. Ada anak yang boleh duduk diam tapi tak ada tumpuan. Tumpuan ni nama lain dia attention lah, attention. Dia lain sikit daripada fokus. Fokus ni kadang-kadang anak tu duduk main sorang-sorang lama, kita rasa dia fokus. Betul tak? Kita kata dia fokus ni boleh duduk lama, buat aktiviti lama. Tapi sebenarnya apa yang kita nak tengok pada saya panggil sebagai tumpuan. Tumpuan, attention. Okay, tumpuan adalah attention. Dia bukan fokus, dia attention. Fokus lain. Okay, so jangan ingat anak duduk diam tu fokus tau. Ada anak yang kadang-kadang dia banyak bergerak.
tapi sebenarnya dia ada attention. So attention apa? Attention tu apa? Okay, so attention adalah kita memberi tumpuan kepada sesuatu. Kepada sesuatu apa dia? Ada dua malam ni. Tak apa, nanti saya explain apa contoh-contoh dia, yang apa tanda-tanda je yang boleh tengok pada anak. So ini adalah kemahiran tumpuan. Ada parents kata contohnya kan, ada parents yang kata, okey anak saya tak fokus. So saya tanya, tak fokus tu macam mana? Adakah tak boleh duduk diam? Adakah tak boleh macam mana? Okay, so malam ni saya nak explain berkenaan mana satu sebenarnya yang dikatakan fokus. Okay? Okay? Okay, dah ramai dah. Dah boleh start dah ni. Saya start, saya tak ulang balik dah tahu. Yang masuk lambat tu, dia dapat ujung-ujung lah. Okay. Alright. Okay, so apakah, sebab kemahiran tumpuan ni kena ingat yang ini sebenarnya anak dapat sebelum mereka bercakap. Sebelum bercakap dah kena ada. By 6 months selalu dia start develop kemahiran tumpuan ni, tapi tak perfect lagi. Okay, dia baru mula develop, tapi dia akan lebih bagus bila usia meningkat. Bila usia meningkat, dia akan jadi lebih bagus. Okay. Sehingga sampai satu tahap, sepatutnya tahap tumpuan anak-anak ni dah berada sama macam orang dewasa. Okay, so saya akan mulakan. Alright, so tumpuan yang pertama. Tumpuan yang pertama nama dia dikenal sebagai channel. Channel attention. Channel. Macam channel radio tu ejaan dia. Okay, channel TV, channel radio, channel lah. Okay, boleh tak anak ni men-channel-channelkan tumpuan dia? So, apa maksud channel? Okay, walaupun channel ni boleh berlaku dalam keadaan anak tak duduk diam pun boleh. Dia bukan kena duduk. Tidak semestinya dalam keadaan anak tu duduk. Okay? So, anda kena tengok benda ni. Channel attention ni adalah kebolehan anak untuk respon kepada perkara yang berlaku di sekeliling dia. So apa dia? Kan? So maksudnya, adakah anak boleh respon? Adakah anak boleh detect dan respon? Adakah dia aware apa yang sedang berlaku? So macam mana kita nak tahu anak ada channel attention ataupun tidak? So benda pertama, biasanya kita akan tengok anak tadi respon tak bila kita panggil. Ini tolak tengok skrin lah, Tengok skrin tu cerita lain lah. Okay, kalau anak yang kadang-kadang ada channel attention tapi dengan skrin kadang-kadang dia tak respon dekat kita. Okay, so skrin tu tolak tepi sekejap. Cuba tengok ada tak anak respon bila kita panggil dalam situasi yang dia tengah buat something. Contoh dia tengah main, main apa-apalah, main kereta ke, main apa-apa yang dia sedang main tu, kalau kita panggil, boleh tak dia respon? Respon tu maksudnya dia sedar kita panggil, pusing pun dikira respon. Tidak semestinya menyahut lah. Tak semestinya dia menyahut ya. Kan? Kan, so kalau kata dia menyahut ya pun respon, kalau dia tengok pun respon, kalau dia macam pusing sikit dia perasan kita panggil tapi dia macam tak nak respon sangat, dia macam sikit je. Kan, dia tahu, maksudnya dia tahu kita panggil. Masa tengah buat benda lain, tolak tengok TV, tolak tengok skrin. Tolak. Okay. Maksudnya itu satu. Kita panggil. Alright. So kalau kata let's say anak belum respon bila dipanggil, kita nak kena bantu dia untuk respon bila dipanggil. Sekejap lagi saya bagi sedikit tips untuk yang ini. Sekejap lagi saya akan bagi sedikit tips macam mana kita nak bantu anak untuk respon bila dipanggil. Sebab respon bila sebab dia melibatkan benda ni sebenarnya melibatkan sensory. Okay, melibatkan sensory, tapi ada beberapa perkara yang anda boleh buat untuk buatkan anak respon. Ada respon kalau tak tengok TV. Sebab tu saya kata tolak ke tepi skrin tu. Untuk tengok respon bila nama dipanggil ni, tolak sekejap yang skrin. Tengok dalam keadaan dia tak tengok skrin. Tengok respon, ada tak respon. Sebab kalau dengan skrin, memang dia ni sikit. Dengan skrin selalunya dia akan jadi lebih teruk. Ada anak yang tak delay pun kadang-kadang tak respon dengan skrin. Especially usia 2 tahun ke bawah. Okay, usia 2 tahun ke bawah. Kalau biasa 2 tahun ke atas, 3 ke atas tu dah sepatutnya respon dia sangat cepat dah. Okay, 3 tahun ke atas sepatutnya respon walaupun dengan skrin patutnya dah cepat. Sepatutnya dah cepat. Tapi kalau respon tanpa skrin, maksudnya mungkin dia dah ada tapi belum cukup bagus. Dah ada. Dia kita nak di level bagus. Okay, sebab kalau level bagus,
Okey, dia macam ni, apa kaitan dia dengan bercakap? Apa kaitan yang saya cerita tadi, respon pada nama, respon bila dipanggil, ataupun okey, satu lagi cara kita nak kenal pasti anak ada ke tak channel attention ni adalah, ada tak anak respon kepada sesuatu yang tidak dijangka? Contoh je, contoh tadi, apa tu, contoh maksudnya tengah buat something, anak tengah tengok TV ke, tengah tengok apa-apalah main kereta ke, tiba-tiba ada bunyi yang tidak dijangka. Contoh macam benda jatuh, ataupun bunyi loceng pintu, ataupun bunyi motor ayah balik. Kan? So itu adalah boleh tak anak respon kepada perkara yang tidak dijangka. Itu salah satu cara lagi. Okey, dua cara kita nak tengok. Yang pertama, kita nak tengok channel attention, dua cara. Yang pertama adalah kita nak adakah anak ni tadi boleh respon kepada nama dia bila dipanggil. Yang kedua, boleh tak anak respon kepada sesuatu yang tidak dijangka. Sesuatu tidak dijangka tu can be apa yang didengar, can be apa yang dilihat, can be apa yang dirasa. Contohnya anak duduk, main kita pergi sentuh belakang dia. Contoh kita sentuh belakang dia, dia sedar tak? Itu sesuatu yang tidak dijangka juga bila disentuh. So sebarang bentuk rangsangan dia tidak semestinya bunyi. Tidak semestinya bunyi. Okey? So kalau ada respon maksudnya channel attention ada. So kalau apa kaitan dia, channel attention ni dia macam ni. Bila kita ajar bahasa, okay, prosesnya kalau anda tengok proses anak dapat vocab adalah dengan cara dia kena, maksudnya kita bercakap tentang sesuatu dan dia kena pick up apa yang kita cakap. Contoh kita bercakap tentang maksudnya kita tengah maksudnya macam ni. Kita tengah tunjuk dekat dia, okey ada kereta jalan. Kan? Ada kereta jalan, kita tengah tunjuk dekat dia. So dia akan tengok, anak tadi akan tengok kepada kereta tu. Dia tak akan tengok dekat kita. Okay, dia tak akan tengok dekat kita. So bila dia tengok ke situ, tumpuan dia adalah pada kereta. Satu tumpuan, satu channel. So untuk dia belajar vocab, dia kena ada satu lagi channel yang dia kena detect, iaitu pendengaran dia. Bila kita cakap, wah kereta laju. So dia kena pick up dua-dua. Apa yang dia tengok, dia kena connect dengan apa yang dia dengar. Macam tu. Okay, so bila dia connection ni tak ada, sebab tu dia susah nak belajar vocab bila anak tak ada channel attention. Mungkin sebenarnya dalam ayat lain, anak tu tak perasan pun kita cakap dengan dia. Kalau dia tak ada channel attention tadi. Dia tak perasan. Mungkin dia tak perasan, mungkin dia tak sedar pun kita bercakap. Sebab tu channel ni kena bagus untuk anak dapat vocab yang banyak. Kalau kata on off, channel tak berapa bagus, kadang-kadang respon 50%, 50-50 respon. So bermaksud kebolehan anak tu untuk pick up vocab pun mungkin 50-50. Dia tak berapa cepat lah maksudnya. Kadang-kadang mungkin dapat, kadang-kadang mungkin tak dapat. Dia macam tu. Alright, ni yang pertama. Okay, so nanti saya share sikit lah tips untuk anda improve on attention ni. Okay, so tu yang pertama, channel attention. Dapat So saya nak masuk saya nak masuk attention yang kedua. Kan ada dua kan, saya nak cerita tadi dua kan. Okay, so yang kedua. Okay, attention yang kedua nama dia joint attention, joint. Macam sendi tu, Joint, joint. Kan, joint attention. So apa maksud joint attention? Macam mana kita nak tengok anak ni ada joint attention ataupun tidak? Right. So joint attention ni adalah kebolehan anak untuk bersama-sama, maksudnya menyertai. Join lah kan. Menyertai kita punya, turut serta dengan apa yang kita tengah fokus. Macam mana kita nak tengok anak ada joint attention ke tidak? Yang pertama adalah anak tengok tak ke arah yang kita tunjuk. Anak boleh tengok tak ke arah yang kita tunjuk. Kalau kita tunjuk kat sini, dia boleh tengok tak. Tunjuk situ, dia tengok tak ke arah itu. Tunjuk ke atas, dia pun dongak tak. Follow tak. Tu cara nak tengok. Maksudnya cara ciri-ciri kita nak tengok anak tadi ni ada ke tidak joint attention. Okay. Boleh follow tak. Jumpa tak jumpa benda kita tunjuk tu cerita nombor 2. Okay. Yang penting dia follow. Tu yang pertama. Alright, cara kita nak test. Yang kedua adalah boleh tak dia tukar tumpuan dia. Okay, tukar tumpuan dia daripada satu aktiviti kepada aktiviti yang lain bila kita ajak dia. Contoh dia tengah main kereta.
Tiba-tiba kita datang, kita kata, adik jom main bol. Kan, jom main bol. Dia pun tinggal kereta tu main bola pula. Contoh, maksudnya dia pindahkan tumpuan dia dari satu aktiviti kepada aktiviti lain. Ataupun dia boleh pindahkan tumpuan dia kepada apa yang tengah main, kepada apa yang kita tengah cakap. Macam tu dia boleh pindah. Tu joint attention. So kalau anak boleh pindah-pindah-pindah, tumpuan dia kita pindah kat sini, kita tunjuk kat sana pun dia boleh pindah tumpuan dia, kita cerita pasal benda kat depan sana pun dia, maksudnya daripada benda lain tu dia boleh pindah-pindah. So kalau boleh pindah-pindah maksudnya lebih mudah untuk dia belajar, sebab kita kan bila kita nak ajar anak vocab, kita kan selalu bercakap tentang sesuatu. So kalau anak tengah fokus kepada satu benda, kan kita bercakap pasal pasal kita kata adik tu ada cat, contohnya kita tunjuk cat lalu ke apa something kan, dia tengah fokus benda lain. Kita duk bercerita pasal kucing tu. So bahasa tu tak match. So bila bahasa tidak match dengan apa yang dia tumpukan, dengan apa yang kita tengah cerita, so vocab tu takkan berlaku, dia takkan dapat. Sebab nak belajar vocab ni dia kena match. Perkataan yang kita sebut kena match dengan apa yang anak tu tengah tengok, dan anak tu kena really match apa yang kita cakap dengan apa yang kita tunjuk. Dan baru dia akan dapat vocab tu dengan betul. Okay, tu ni dua jenis tumpuan kena tengok. So ada anak delay yang ada dua-dua ni. Jadi kalau anak-anak yang lambat bercakap, dua-dua tumpuan ni ada. Kan, so maksudnya bukan disebabkan tumpuan lah lambat tadi tu. Mungkin sebab lain. Kan? Ada tumpuan. So kalau ada tumpuan ni biasa lebih senang kita nak ajar. Tapi kalau anak yang tumpuan ni tak ada, katalah dua-dua ni tak ada, especially channel. Kalau channel tak ada, sebenarnya dia, sebab ni kalau anak yang tak ada channel attention, selalunya kita suggest untuk jumpa occupational therapist dulu. Sebab apa? Channel attention selalunya berkait dengan sensory. Berkait dengan perkembangan deria, perkembangan sensory. So kalau anak yang ada isu ataupun ada masalah dengan perkembangan sensory, selalunya kita akan nampak dia akan ada masalah kepada channel attention. So kalau ada masalah pada channel attention, definitely akan ada masalah kepada joint attention. Sebab tu saya cerita pasal channel dulu. Channel tu yang paling awal anak dapat. Okay, lepas tu baru kita bercerita pasal berapa lama anak boleh duduk lepas dah dapat dua attention ni. Okay, kalau dua attention yang saya cerita tak ada, tak kisahlah anak tu duduk ataupun bergerak, dia akan susah nak belajar. Tapi kalau kata anak tadi dia banyak bergerak, tapi dua jenis attention ni ada. Okay, attention channel dan juga joint ada. Walaupun dia banyak bergerak, selalunya dia akan boleh belajar walaupun dia banyak bergerak. Dia akan boleh belajar, dia akan boleh pick up sebab dia ada that attention. Kalau kata let's say anak duduk diam tapi panggil tak respon, kita tunjuk apa pun tak tengok, tapi dia duduk diam. Dia duduk diam. Kan, kita panggil nama tak respon, dia boleh buat main sorang-sorang dia lama, tapi kalau kita datang nak join dia tak perasan pun ataupun dia tak really tengok pun kita datang. So maksudnya itu channel tak ada, join tak ada. Kan, walaupun dia duduk diam sebenarnya kalau kita ajar pun dia tak dapat pick up. Walaupun dia boleh duduk. Sebab tu saya kata fokus bukan bermakna, kan, fokus untuk anak bercakap bukan bermakna anak tu boleh duduk diam. Kan, saya jumpa ramai anak yang tak boleh duduk diam, bergerak, tapi bila kita ajar vocab, kita ajar perkataan dia pick up. Sebab fokus dia ada. Tengok CP-CP. Tengok CP-CP maksudnya dia sedar ke tak? Kalau sedar, kan, dia sebenarnya tak kisah anak tu tengok CP-CP ke, dia jeling sikit ke. Kadang-kadang anak memang sengaja tak nak respon. Dia tahu kita panggil, tapi dia tak nak respon. Dia macam, dia sedar kita panggil, yang tu channel ada. It just dia choose untuk tidak respon. Tapi selalu mata bergerak. Movement mata kadang-kadang itu adalah respon. Kita nak tengok anak tu sedar ke tidak je untuk channel ni. Okay? So kenapa check attention ni selalunya berlaku masalah dia adalah disebabkan oleh masalah kepada sensory. Kenapa masalah sensory ini boleh terjadi? Yang pertama sekali mungkin sebab kurang rangsangan. Anak-anak sekarang ni kadang-kadang dia kurang rangsangan. Anak-anak kita zaman sekarang lah kan, kurang, kita susah nak keluar, tak banyak explore. Macam kita dulu, dia tidak dapat sebanyak kita dulu. Zaman-zaman saya dulu, zaman 80-an, 90-an kan, dia tidak dapat sebanyak itu. Ataupun ada juga pada
anak-anak yang mengalami ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder pun ada juga masalah ni, ataupun anak-anak yang dengan condition autism. Anak-anak autism pun selalunya ada masalah kepada tumpuan ni disebabkan oleh sensori tadi. Sebab tu bila kita buat rawatan selalunya dia akan melibatkan rawatan sensori. Kan? Jika kita panggil anak tengok, yes, channel attention. Kalau panggil anak tengok tu channel lah. Alright? So tu dua. So macam mana kita nak bantu anak untuk panggil? Saya bagi sedikit tips lah. Okay? Saya bagi sedikit tips macam mana kita nak kita nak bantu anak ni at least untuk dapatkan channel. At least untuk dapatkan channel dia. Okay, yang pertama banyakkan sensory activity. Definitely yang ini saya rasa anda boleh bercakap dengan occupational therapist, apa aktiviti yang sesuai dengan anak, apa sensory anak yang masih lagi ada masalah, so boleh bercakap dengan occupational therapist. Tapi dari sudut saya, dari sudut speech, okay, dari sudut speech, macam mana kita nak bantu anak untuk dapatkan channel ni adalah yang pertama sekali, of course, bila saya bercakap tentang speech, saya akan bercakap tentang functional communication. Kan, adakah perkara yang kita buat tu memberi fungsi kepada anak tadi ni. So, contoh, ni saya bagi sikit step untuk kita bantu anak dapat respon kepada nama. Ramai ke yang nak tahu macam mana nak bantu anak untuk respon pada nama? Kalau tak ramai, saya malas nak ajar. Ramai tak nak tahu. Kan, macam mana nak bantu anak? Apa step-step dia kita nak boleh buat untuk bantu anak kita dapat maksudnya respon bila dipanggil. Ramai ke yang perlu step ni? Ada. Sebab ada. Kalau tak ada, saya tak nak ajar. Semua dah ada tumpuan dah kan? Alright. Okay. Okay, so macam mana kita nak bantu? Macam ni. So, bila dia kena ingat kan, anda kena ingat satu perkara ni. Perkataan dia adalah respon, kan? Respon anak, kita kena jadikan dia sebagai komunikasi dua hala. Fungsi dia. Okay, so maksudnya anak tadi dia kena tahu apa dia akan dapat kalau dia respon. Anak tadi ni kena faham apa yang akan berlaku kalau dia respon kepada sesuatu. Okay, so macam mana? So right, so bila kita nak ajar anak respon pada nama, of course kita tak boleh buat, jangan buat benda ni. Jangan saja-saja panggil. Sebab banyak ramai juga yang saya jumpa kata saya selalu panggil, kadang-kadang respon panggil, kadang-kadang tak. Saya kata puan panggil untuk apa? Kita tak saja-saja panggil. Lepas panggil buat apa? Lepas panggil tu cakaplah something. Puji ke? Lepas panggil tu anak-anak respon puji. Saya kata anak tu dia macam panggil macam tak kena kan, kita panggil orang tiba-tiba dia pusing, kita puji. Itu perkara yang salah dibuat bila kita nak respon kepada nama. Contoh macam kita orang dewasa ni, katalah ada orang panggil nama kita, kan dia panggil kita pusing tengok. Lepas tu dia kata macam bagus. Kita mesti macam okey, kenapa tiba-tiba bagus kan? Kita duduk lagi. Lagi ada orang panggil lagi, dia panggil lagi. Kita pun tengok lagi. Good job. Dia mesti macam kita mesti pelik. Betul tak? Kenapa good job? Aku tengok kan. So dia tak kena. Lama-lama kita tak nak respon. Sebab dia rasa macam kenapa nak kena respon? Kenapa dapat pujian bila sebab dia tak kena. So apa nak buat? So macam ni. Make sure bila anda nak panggil nama tu, anda dah prepare something to offer pada anak. Selalunya mungkin benda yang dia suka. Mula dengan benda yang dia suka. Contohnya makanan yang dia suka. Contohlah dia suka biskut. Ada kemainan yang dia suka ke contoh So apa yang dia suka. Sebab so kita nak supaya dia rasa happy dan dia rasa bermakna untuk dia respon pada kita tu. Kena ada makna. Alright. So bila kita panggil dia, katalah kita ambil biskut. Kita ambil biskut, kita panggil nama dia. Biskut yang dia suka lah, bukan yang dia tak suka. Kalau dia tak suka nanti dia dah tak nak respon. Okay. So katalah ada biskut yang dia suka, so kita pun panggil daripada jauh. Jangan menjerit-jerit, panggil suara biasa. Contoh panggil adik. Adik. Kan adik. Dia tak panggil sekali dua tak respon, okay, pergi dekat sikit. Step kedua pergi dekat sikit belakang dia. Panggil lagi adik. Biskut ni pegang ready tau, dekat muka tau, ready tau. Ready ni sebab eye contact anak ni bukannya senang nak dapat. Okay, you kena ready untuk respon. Okay, so panggil lagi adik. Adik kat belakang dia. So, kalau tak respon juga, tap belakang dia. Adik,
Adik, tambah sentuhan. Adik. Dia pusing tak? Tunggu dia pusing tak? Jangan belakang sangat, tepi sikit. Supaya at least dia pusing macam ni pun dia nampak. Okay? Adik. Dia pusing tak? So kalau tak pusing jugalah, let's say. Tak pusing juga, pergi depan dia. Pergi depan anak. Adik, panggil kat depan. Panggil kat depan dia. Dek ni, tunjuk biskut kat depan mata dia, dek. Kalau kata dia tengok biskut tu, angkat ke muka. Make sure angkat biskut tu ke muka. Dia tengok muka, baru cakap, nak biskut. Adik nak biskut. You have to offer something. Apa-apalah yang boleh dia offer. Kalau kata bukan makanan, offer lah mainan yang dia suka. Yang dia rasa seronok. Bila dia respon tu, dia dapat something yang seronok. Kita kan kalau kita respon, dan orang yang panggil kita tu adalah tujuan dia. Dia panggil sebab dia nak bagi something. Kita ada kawan kita panggil, Aisyah, saya pun tengok, ni nak kuih. Kita pun happy lah nak respon lagi kan. Sebab ada something. Kalau orang kita, katalah ada orang panggil nama saya, Aisyah, saya pun tengok. Lepas tu nanti dia good job. Saya masih macam, dah kenapa good job? Tak kena. So jangan buat saja-saja yang tak ada apa-apa. Make sure you have something to offer baru buat. So kita nak anak ni faham, panggil nama ada makna. Bukan saja-saja panggil tu test. Untuk test. Sebab lama-lama anak tadi akan rasa macam dah kenapa pula panggil nama aku, tak ada apa pun. Jangan buat tau test tu. Sebab saya selalu tengok parents suka buat benda tu. Just untuk test. Bila anak tengok sama ada dia puji ataupun dia je senyum. Kata anak tu tak makan lah senyuman kita. Dia tak nak. Okay. So just something to offer. Bagi dekat dia. So kalau dia nak, dia ambil. Kalau dia tak nak, tak apa. Yang penting kita nak dia respon. Betul tak? Yang penting kita nak dia ada respon. Sebab untuk dapatkan that channel. So you kata ataupun. Okay, itu dari sudut. Makanan. Tapi kalau kata nak buat banyak kali. Kan makanan, ada makanan yang anak suka, kita nak buat benda tu banyak kali. So you offer lah sikit-sikit. Janganlah offer bagi biskut besar sedebak satu kat dia. Patahkan 4 contohnya. Bagi sikit-sikit. Dia makan satu tak kenyang. Nanti kita panggil lagi untuk bagi lagi. So kita boleh dapat that channel berulang kali. Ataupun kalau main puzzle, kalau main Lego contohnya. Kita nak dapatkan daripada anak tu tengah tengok puzzle dia tu, kita bagi satu, dek nak lagi satu dek. Ni puzzle lagi satu. Kan dia kena angkat, dia tengok, bagi kita, nak puzzle lagi, okay bagi. And then, dia letak. Okay, lepas tu tunggu, tengok dia ada lagi tak nak minta lagi. Sebab kita nak bagi dia, sedar kita ada kat situ. Kita just nak bagi dia aware yang kita ada, sama-sama dengan bercakap dengan dia. So you boleh buat, adik panggil nama adik, ni puzzle, adik. So dia tahu panggilan adik, nama dia tadi tu tak kisahlah nama, sebut nama dia ke, panggil adik ke, abang ke kan, tak kisah. Tapi yang dia tahu panggilan nama dia tu adalah, kalau dia dengar bunyi tu, dia akan get something. Dia sama macam anak-anak yang tak respon. Contohnya mungkin ada dalam ni yang anak tak respon kalau kita panggil. Tapi kalau dia dengar lagu dekat TV, laju dia datang. Ada tak macam tu? Kita panggil nama ni tak respon tau. Tapi kalau dengar lagu yang dia suka, dekat TV tiba-tiba muncul, laju datang, dari jauh pun datang. Ada tak? So kenapa dia datang? Sebab dia tahu bunyi yang dia dengar tu, dia akan dapat something yang menarik. Dia akan dapat sesuatu yang menarik. So sebenarnya bukan tak ada channel attention. Mungkin macam tu sebenarnya anak tu, dia tak tahu kenapa dia kena respon pada benda yang dia dengar nama dia tadi tu. Nama tadi tu. So kita nak anak tadi ni, dia dapat perception yang sama. Dia dengar panggilan nama dia tu, dia tahu dia akan dapat something. Dia tahu ada something yang mungkin yang menarik. That's why kita offer benda yang menarik dulu. Supaya dia dapat benda tu, nanti kita boleh bercakap pasal benda lain. So lebih senang benda yang dia boleh nampak. Makanan, mainan, benda yang dia boleh nampak, tangible. Apa perkataan dia hari tu, ada satu parents pakai dengan saya. Bukan tangible. Tangible bahasa Inggeris. Kalau yang bahasa Melayu, apa perkataan tu lupa. Tak ingat dah. Benda yang boleh nampak dan boleh dipegang lah maksud dia. Okay? So kalau anak yang boleh respon pada lagu dekat TV, daripada jauh dia sanggup berlari datang. Sebab kenapa? Sebab dia tahu dia akan dapat sesuatu, dapat tengok sesuatu yang dia suka.
pada benda yang dia dengar tu. Benda yang best. Macam tu. So kita nak dia dengar, kita panggil tu pun dia tahu, oh okay, ada something ni mak nak bagi. Maujud. Thank you Pak Hasni. Benda maujud. Saya tu maujud. Wow, dah lah apa, tak pernah pakai perkataan tu. Vocab baru untuk saya. Dia benda yang boleh dipegang. Faham tak? Itu untuk kita nak bantu anak untuk dapat channel attention. Dan macam mana nak dapatkan joint attention? Yang ini you kena banyak menunjuk dengan dia. Sebab tu saya kata untuk dapatkan channel attention ni, joint attention tadi ni, of course dia tak akan berlaku kalau ada screen. Kalau ada screen, you jangan buat joint attention, selalunya tak akan berlaku. Even channel attention pun susah berlaku kalau ada screen. Okay, dan buat time yang bukan dengan screen. Kalau anak ada masalah ni, make sure buat benda ni, latihan ni jangan buat masa ada screen. Sebab dia tak akan boleh fokus. So macam mana kita nak bantu anak untuk tengok ke arah tunjuk? Bermula dengan tunjuk dulu dengan yang depan mata. Ni adik ni. Angkat sikit pun tak apa. Kalau buku ke apa you angkat, bagi, maksudnya just bagi dia nak tengok tangan kita dekat mana. Ataupun ambil tangan dia, tolong tunjukkan ke arah yang kita tunjuk. Kan kita tunjuk adik ni ada kat ni. Kat buku kan. Ni adik ni. Dia tak tengok. Ambil tangan dia. Letakkan dekat sini adik ni, kat sini. Nak bagi dia follow tu. Kan kadang-kadang sentuhan kita boleh membantu dia untuk dapat rangsangan tu. Boleh untuk dia sedar, oh kat situ. Sebab kita pegang tangan dia. Ataupun kita tunjukkan, start dulu dengan benda yang dekat. Jangan cerita benda yang jauh sana. Jauh tu lebih susah. Kalau yang dekat dah dapat, nanti kita cerita benda yang jauh. Benda atas langit, kapal terbang atas langit tu lagi susah. Okay. Kena cerita benda yang dekat-dekat tu. Tapi kena banyak menunjuk. That's why kalau keluar, kan, kalau keluar rumah, make sure you tunjuk semua benda kat keliling tu. Ajar untuk tunjuk dan ajar dia untuk follow. Benda tu ada cat, tu ada pokok, tu ada daun, tu ada bunga, semualah yang jumpa kat tepi-tepi tu, tunjuk. Tunjuk je. Just tunjuk untuk practice. Okay, kena banyak menunjuk dengan dia. Kena banyak bercerita tentang something. Nak bagi dia alert. Kita nak bagi dia alert, kita tengah bercakap pasal apa. Awal-awal mungkin susah tapi kena buat. Okay. Kalau anak tu channel belum tapi join ada. Selalunya dia datang sama-sama. Channel dan join tu, okay, kalau daripada perkembangan baby, channel datang dulu. Yang respon pada bunyi. Anak kan masa kecil dia respon, kalau ada bunyi nanti dia cari, itu channel. Okay, kita tunjuk ke arah tu, biasanya dia tak tengok lagi kalau 6 bulan. Channel tu selalunya datang dulu berbanding join. Okay, so kalau anak yang kalau dah besar, mungkin boleh jadi join dia ada, especially benda yang dekat. Kan, sebab contoh kalau kita nak tunjuk benda yang jauh, contoh ada kucing kat sana, kita mesti panggil dulu tu, adik. Tu, kucing. Dia mesti macam dia dengar kita panggil dulu dan baru dia tengok ke arah yang kita tunjuk. So channel, join. Channel dulu, join. Macam tu. Okay, so tapi kalau kita tunjuk benda yang dekat-dekat, mungkin boleh. Okay, sebab kalau channel ni adalah alertness anak kepada apa yang sedang berlaku di sekeliling dia. Apa rangsangan-rangsangan yang datang. Rangsangan orang panggil, rangsangan disentuh, rangsangan benda yang lalu tiba-tiba ke. Contohnya. Okay. Alright. Boleh dapat? Itu sikit tips lah. And then, untuk attention ni kena banyak buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan sensory, messy play, aktiviti fizikal. Fizikal kena. Okay, messy play, physical activity. Yang ini untuk improve channel dan joint attention, kena buat banyak aktiviti sensory. Sebab kita nak betulkan balik the processing. Otak anak memproses maklumat yang dia terima. So bila otak memproses maklumat dengan baik, okay, so dia akan lebih senang untuk detect apa yang berlaku dekat sekeliling. Dia akan lebih aware. Sebab kita nak bagi otak anak ni tadi alert dengan apa rangsangan yang dia terima dekat badan dia, kat telinga dia, dekat mata dia, dekat kulit dia. Kan, nak bagi anak tadi proses maklumat tu. Dia tak rasa, mungkin otak tidak memproses dengan betul. Sebab tu dia ada sensory issue tadi ni. So bila sensory issue,
akan ada masalah awareness dia panggil. Dia macam susah nak, dia bukan tak dengar tau, dia dengar tapi dia tak boleh proses. Dia nampak tapi dia tak boleh proses. Dia maksudnya sentuh tu mungkin dia tahu kita orang sentuh tapi otak dia tidak memproses dan apa patut dibuat. Otak dia tak bagi information yang sepatutnya. Macam tu. Alright? Physical play, apa tu? Physical play. Physical play tu mainan aktiviti fizikal lah. Contoh melompat, memanjat yang berstruktur dan anak tadi ada kawalan pada badan dia. Okay, kita nak bagi awareness. Maksudnya dia aware tak dia bergerak macam mana? Dia aware tak tangan dia melangkah macam mana? Dia aware tak kaki dia step dekat mana? Dia aware tak tangan dia pegang dekat mana? So bila physical play, contohnya kalau kita panjat, kan memanjat kan kita aware kan kaki kena pijak kat mana, tangan kena pegang dekat mana. Kita really aware movement tu macam mana. So dia create awareness dekat body. Tu masuk physical play. Yang kita nak create the awareness of body movement tadi. Otak tadi aware. Otak aware. Macam tu. So that's why kadang-kadang saya suka kalau physical ni yang berstruktur. Lompat dekat mana. Contoh kita sediakan mat. Kan mat. So dia kena lompat kat sini. Lepas tu lompat kat sana. Kena control kan badan kan nak lompat dekat atas mat tu kena control. That's why kalau main kata physical main lompat jumping kat trampolin tu pun kita kena control juga, bukan jumping tak berhenti lepas tak sedar pun macam high kan, macam anak tengah steaming ataupun dia tengah high, yang tu tidak membantu. Okay, so kalau kata nak buat physical activity untuk anak tu control body dia, so kita kena bagi counting, contohnya macam kita kira 1 sampai 10 dia kena stop. Okay, lompat yang perlahan, lompat yang laju, so dia aware macam mana nak control the movement. Macam tu. Okay, sebab kita nak create awareness dekat badan dia. Dia memproses maklumat tu dan dia aware untuk kontrol badan dia, untuk kontrol apa yang dia tengok, untuk kontrol apa yang dia dengar. Itu maksud dia. Okay, kalau Messi Play tu mainan Messi lah tu, boleh Google Messi Play ataupun sensory play, nanti anda akan jumpa banyak. Alright? Okay. Physical play okay, channel joint attention tak ada. Okay, physical play yang saya masukkan dekat sini adalah adakah dia boleh main fizikal dan dengar arahan kita serentak? Adakah anak tadi ni buat aktiviti fizikal at the same time dia boleh fokus kepada arahan kita? Contoh, jumping. Kita kata, okay, kita jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, stop! Dia stop tak? Ke dia lompat? Tak aware pun apa berlaku. Itu maksudnya bukan physical play. Itu bukan tengah play. Itu tengah membuat energi nama dia. Dia tengah apa? Memang tengah merangsang sensori dia tapi dia tak aware. Dia just buat. Kan? So kalau anak tadi kata tengah lompat, kita kata stop. Dia stop. Okay. Kita jump. Perlahan-perlahan. 1, 2, 3. Jump laju-laju. So dia ada control on dia punya tu. Itu maksudnya physical play yang saya masukkan tadi untuk kan, untuk dia kita panggil supaya dia ada create attention tu. Kawalan body dia dan dia create attention kepada kita tengah bercakap dengan dia. Alright? So kalau anak main tanpa sedar apa-apa yang berlaku, kita panggil pun tak respon, lompat terjun sana sini tapi panggil pun tak respon, yang tu definitely channel tak ada. Okay, walaupun dia boleh memanjat. Alright? Yelah kalau main kat playground aware kita panggil, maksudnya adalah channel tu. Sebab tu saya kata channel attention dan joint attention tidak semestinya kanak-kanak tu kena duduk diam. Walaupun dia bergerak, tapi kalau dia aware, maksudnya adalah attention. Tapi kalau dia bergerak dan tak aware, itu yang tak ada. Alright? Dan kita kena buat physical activity yang dia kena aware. Sebab tu dia ada, kita buat balance, balancing yang macam lalu kat tempat sempit. Kena adjust, anak tadi kena adjust kaki dia. So bila dia adjust kaki semua tu kan dia tengah control movement dia tu. Dia aware of kaki dia pijak dekat mana. Sebab kalau salah pijak jatuh. Dia macam tu. Okay, so that's why physical activity yang anak tu kena aware apa movement yang dia tengah buat. Selalunya movement yang dia tak biasa buat.
Kalau yang dia biasa buat, dia dah biasa. Tapi kalau movement yang kita control dan kita cuba adjust supaya benda tu jadi tak biasa, contoh selama ni kita lompat pakai 2 kaki, sekarang lompat pakai 1 kaki, contohlah. 1 kaki tu susah lah, bukan semua budak boleh buat, tapi itu contoh. Kan. Okay, so tu fizikal lah. Fizikal. Alright, and then boleh dapatkan advice daripada occupational therapist sebenarnya, boleh check. Kalau kata anak tak ada channel attention, joint attention ni tak ada, boleh jumpa dengan occupational therapist, check on dia punya sensory. Tengok mana satu sensory yang ada isu, yang masih lagi ada masalah, then boleh minta advice terapis lah untuk betulkan apa aktiviti yang sesuai. Okay, mengikut level anak jugalah, ikut usia juga. Bukan semua jenis aktiviti anak boleh buat. Contoh kalau anak 2 tahun, setahun lebih, tak adalah kita expect dia boleh membaling ataupun menyepak bola kan setahun lebih. Contohnya sebab mungkin dia punya motor skill development belum boleh lagi. Okay. Occupational therapist. Occupational. Terapis cara kerja. Terapis cara kerja yang biasanya akan buat treatment pada sensory ni lah. So kalau anak yang ada masalah channel, ada masalah joint, selalunya okay, dia kena jumpa dua-dua. Jumpa occupational therapist dan jumpa speech therapist. So jumpa occupational therapist untuk improve on dia punya sensory part, motor skill semua. Speech therapist untuk improve on dia punya communication skill. Okay, sebab dia dua terapis ni, kadang-kadang kita jumpa budak yang sama tapi kita ajar skill yang berbeza. Macam tu. Okay. Alright, dapat apa yang saya share malam ni? Okay, so kalau tak ada masalah attention, kalau tak ada masalah tumpuan ni, anak masih lagi berat mulut, tak bercakap, itu mungkin isu lain. Mungkin isu vocab tak cukup. Mungkin anda kena belajar macam mana cara nak bagi rangsangan bahasa. Macam cara nak bercakap dengan anak supaya anak dapat bahasa dengan cepat. Mungkin anak tadi kurang peluang untuk bercakap. Mungkin. Itu kalau kata untuk anak yang tak ada masalah tumpuan ni lah. Kena tengok masalah lain. Mungkin ada masalah untuk meniru. Nak tiru tak reti. Kan? Alright. So kena check on ada problem. Hari ni saya discuss tentang topik tumpuan je. Kan sebenarnya ada banyak lagi. Dia bukan tumpuan ni, bukanlah kata semua anak delay akan ada masalah tumpuan. Tak. Tapi mostly ada. Dan ada yang sebenarnya tak ada pun masalah tumpuan ni, tapi isu dia isu lain. Itu kita kena cerita topik lain lah. Alright. Kenapa anak tengok sebelah mata? Macam mana tu? Macam ni? Sebelah mata? Sebelah tutup, sebelah buka? Ke dia jeling? Dia tengok tepi, sisi. Kalau anak tengok sisi macam ni, ini biasanya, okay, ni biasanya lah. Ni biasa saya nampak kepada yang pertama, anak-anak dengan diagnosis autism. Ada, bukan semua anak autism, tapi salah satu traits anak autism, dia suka tengok sisi mata. Dia jeling je. Macam tu. And yang kedua, adalah anak-anak yang mungkin, ini daripada experience juga, kita tengok student-student kita, yang mungkin pendedahan gadget terlalu lama dan terlalu awal. Daripada kecil. Maksudnya gadget tu terlalu lama. So otot mata dia tak cukup dapat rangsangan. Tak banyak move. Kan kalau kita tengok gadget kan satu, mata tak bergerak kan. Kalau tengok gadget kan mata tak gerak, tengok setempat je. Mana ada tengok tepi sana, tengok sana, tengok gadget tak, tengok setempat. So otot mata tak cukup exercise. Tak cukup rangsangan. So that's why kena banyak tunjuk anak dekat luar. Dekat nature. Pokok tu ada pokok, ada burung kan, bila kita tengok keliling kan, ada kita tengok sana, tengok sini, tengok atas, tengok bawah. Kita tengok rumput kat bawah, tengok kat atas kan, otot mata kita bergerak kiri kanan, atas bawah. So itu adalah exercise untuk otot mata. Dia akan jadi strong. So kalau tak cukup rangsangan tu, dia anak akan buat something untuk dapat rasa. Cuba buat rasa apa. Tak percaya, cuba buat. Cuba tengok tepi.
Kan dia rasa tegang kan otot mata dia, macam stretching tau. Rasa macam otot-otot tu stretch. Tu untuk anak-anak yang mungkin pendedahan gadget terlalu lama, kadang-kadang dia buat macam tu. Okay. Alright. So itu saja untuk malam ni. Thank you so much pada yang join. So hopefully anda dapat sesuatu malam ni dan boleh apply apa-apa tips yang saya ajar. So kalau yang tak berkaitan tu tak apa, nanti tengok live lain. Alright. So nanti saya akan cerita topik-topik lain pula lah. Alright. Okay. Okay, so thank you so much atas anda yang join malam ni dan anda yang komen-komen memeriahkan saya punya live. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah dalam sesi-sesi live yang lain. Nanti kita tengok topik apa yang sesuai, yang sesuai dengan masalah-masalah yang anda hadapi. So, right, itu saja. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.